Wahai anak Adam, anfiq, bersedekahlah, berinfaklah. Unfiq alaik, aku yang akan berinfak dan bersedekah kepada kamu. Aku yang akan menanggung kamu. Kesemua ayat sedekah dalam Quran, kesemua cerita sedekah yang Nabi beritahu, itulah yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi bersumpah dengan nama Allah, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Nabi kata, demi Allah, duit orang yang bersedekah itu takkan berkurang. Zahir memang kurang. Dalam poket ada 15, kita keluarkan 10, memang tinggal 5. Tetapi yang Allah janji dunia sebelum akhirat, aku nak ganti setiap sen tu saya sebut contoh. Setiap sen yang disedekahkan dengan ikhlas, Allah Ta'ala kata aku akan mula ganti dengan 10. Kalau RM1, Allah akan ganti dengan RM10. Paling rendah. Paling banyak ikut iman masing-masing. Ada orang dia bagi RM1, Allah balas 10. Ada orang dia bagi RM1, Allah balas 50. Ikut iman, keyakinan dan keikhlasan orang tu, maka bina dan didiklah iman itu. Tapi jangan mula banyak terus, takut bagi-bagi tak ikhlas, habis-habislah. Mula dari sedikit, mula dengan RM1 sehari, insya-Allah. Lama-lama dia yakin, dia berani, sampai dia melihat Allah yang membayar wang itu. Tapi itu bukan tujuan sedekah. Ingat ni, saya pesan, tujuan bersedekah adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan jangan bayang berapa Allah nak bagi. Harap-harap 300. Dia bagi RM1, dia kata, ya Allah, bagilah 300 kali ganda. Sebab Allah janji dalam Quran, sedekah ni daripada 10 sampai ke 700 kali ganda. Ada orang RM1, Allah bayar RM700 kat dia. Dunia sebelum akhirat. Antara ibadat yang Allah balas di dunia sebelum akhirat, namanya ibadat sedekah. Ni poin nombor apa saya tak ingat ni, semua poin ni. Antara ibadat yang Allah balas di dunia sebelum akhirat adalah sedekah. Antara maksiat yang Allah balas di dunia sebelum akhirat adalah menderhakai ibu dan ayah. Hati-hati, rahsia-rahsia sunnatullah, hati-hati. Ini semua rahsia. Daripada mana nak ambil rahsia ni? Majlis ilmu. Antara ibadat yang Allah balas dunia dulu sebelum akhirat, dunia pun banyak, namanya sedekah. Sebab itu Rasulullah kalau dia sedekah semua. Kalau pi rumah baginda Rasul, hanya ada air kosong saja. Nabi sedekah semua. Sahabat tiru tak perangai tu? Tiru. Tabi'in tiru tak perangai Rasulullah? Tiru. Sebab tu tadi dalam mukadimah saya sebut, semua orang soleh 1400 tahun yang dahulu hidup, mereka bersedekah tiap-tiap hari. Yang tak sedekah setiap hari, kita. Cukup kedekutnya. Kadang tokek dah. Skupang bahasa Kedah. 10 sen tak pernah kurangkan. RM1 tak pernah kurang. Barang di kedai dia tu tak pernah. Saya ingin merakamkan ribuan terima kasih dan saya mendoakan jazakumullahu khairan kathira kepada semua pewakaf Akademi Darul Ifta yang konsisten, ada yang sejak 4 tahun sehingga hari ini dan pagi ini. Bismillah, Masya Allah. Sangat orang kata sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh pewakaf-pewakaf, iaitu orang Malaysia dalam dan luar negara. Sebenarnya Alhamdulillah, kita bukan sahaja pewakaf-pewakaf Malaysia yang ada di Malaysia, kita ada pewakaf di New Zealand, kita ada pewakaf di UK, di Korea, di Jerman, di Jepun, kita ada pewakaf di Saudi, pewakaf Malaysia yang tinggal di Saudi, di seluruh dunia yang sehingga hari ini sejak 3 atau 4 tahun untuk bersama dengan Darul Ifta
membangunkan satu generasi yang insya-Allah satu hari nanti boleh memimpin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke arah mengenal Allah, mengenal Nabi, mencintai Allah, mencintai Nabi, mendahulukan akhirat dan membuang kecintaan dunia daripada dalam hati mereka. Jadi kepada pewakaf-pewakaf di luar sana, ketahuilah kesemua duit yang diberikan oleh anda semua, sumbangan, setiap kali apa yang saya buat, saya niatkan pahala yang melalui sumbangan itu kepada semua pewakaf. Setiap kali anak-anak pelajar makan di sini, kita juga sediakan makan sekali kepada staff kan. Saya niatkan itu sebagai perbuatan sedekah dan dihadiahkan pahala itu kepada semua pewakaf. Nah, termasuklah bila kita bangunkan masjid ni yang terbaru, kita beli kipas, kita beli sebuah kipas gergasi yang akan dipasang setiap hari. Kipas itu akan menyejukkan orang-orang yang solat, menyejukkan mereka yang berzikir, menyejukkan mereka yang membaca Quran. Ribuan kali Al-Quran dikhatam oleh pelajar selama setahun di sini dalam masjid itu. Semoga pahala-pahala itu mengalir kepada semua para pewakaf yang sudi menyumbang kepada kami Akademi Darul Ifta secara khusus, dan juga kepada semua institusi agama dan pendidikan yang ada di bumi Malaysia ni. Semoga Allah Ta'ala menghimpunkan kita semua di dalam syurga Firdaus dan mendapat redha-Nya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.